Bang. Okey ya, kenapa? Bang, bagaimanakah seorang guru mampu memperkasakan status sosial dan ekonomi golongan B40? Okey, sebelum tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Ashraf bin Wan Tajul Rahim. Okey, saya merupakan pelajar Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan di Universiti Islam Malaysia. Okey, untuk pengetahuan saya bukan seorang guru lah. Saya bukan seorang guru, tapi saya bakal seorang guru. Jadi, saya tahu sedikit tentang guru. Okey, yang pertama sekali adalah sebagai seorang guru perlu memberi motivasi kepada para pelajar B40 ini. Hal ini kerana mungkin antara mereka mempunyai masalah dari segi pendidikan, masalah kewangan dan sebagainya. Jadi kita sebagai seorang guru perlu membimbing mereka untuk keluar daripada masalah tersebut. Jadi dengan adanya motivasi dan bimbingan oleh para guru ini kepada pelajar B40 ini, mereka tidak rasa mikul beban seorang diri. Jadi mereka terasa ada. Kesannya pelajar tersebut akan berasa termotivasi dan mereka tidak berasa tersisih dan terpinggir daripada pelajar-pelajar lain. Oleh itu, seorang guru amat perlu memberi motivasi daripada segi mental dan fizikal kepada pelajar, terutamanya pelajar B40 ini, kerana mereka banyak sakit hidup dan masalah tentang pendidikan dan kewangan. Okey, poin yang seterusnya adalah guru boleh memberi sokongan dalam bidang akademik. Bagaimana guru boleh memberi tuition ataupun kelas dengan percuma. Hal ini kerana kebanyakan pelajar B40 tidak mampu untuk menyertai tuition di luar kerana mereka mungkin ketinggalan dengan pelajar-pelajar lain ketika dalam kelas. Jadi dengan cara ini mereka mampu bersama-sama dengan pelajar lain supaya tidak tercecer ke belakang dalam bidang akademik. Jadi pada pandangan saya, seorang guru itu tak perlu untuk memberi sokongan dalam bidang akademik seperti cadangan saya, iaitu memberi tuition percuma kepada golongan B40 supaya mereka dapat duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan pelajar-pelajar lain dan mereka tidak ketinggalan dalam status sosial. Seterusnya, guru-guru boleh memberikan informasi kepada murid-murid terutamanya tentang bantuan dan juga beasiswa. Hal ini kerana kewangan merupakan masalah utama bagi golongan B40 ini. Jadi, akibat masalah kewangan ini mereka terhenti pelajaran kerana masalah kewangan. Jadi, guru-guru perlu menyampaikan informasi tentang beasiswa dan juga bantuan daripada pihak kerajaan ataupun pihak negeri supaya dapat membantu mereka untuk mendapatkan bantuan kewangan. Hal ini kerana terdapat pelajar yang tidak mendapat informasi, terutamanya pelajar sekolah rendah. Jadi bila mereka tiada informasi kerana mereka tiada capaian internet, jadi guru-guru lah yang perlu memastikan informasi itu sampai kepada mereka supaya mereka dapat memohon beasiswa dan bantuan agar mereka dapat menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih atas dan tidak terhenti di situ sahaja. Tak habis lagi ke? Okey. Poin yang kedua, guru-guru perlu membantu ataupun mendedahkan kepada pelajar tentang cara-cara pengurusan wang yang sebenar dan betul. Hal ini kerana mereka sebenarnya mungkin ada duit tapi sedikit, tapi bagaimana mereka untuk menguruskan wang tersebut supaya tidak habis. Jadinya guru-guru boleh mendedahkan kepada mereka terutamanya untuk menabung atau menyimpan di dalam bank-bank yang mempunyai dividen yang tinggi, contohnya seperti Public Bank dan ASNB. Kenapa? Bila ada dividen yang tinggi, mereka bukan sahaja menyimpan tapi sebenarnya melabur, dan apabila sepanjang tahun duit mereka akan bertambah, bukan terhenti di situ saja. Jadi itu akan menambah kewangan mereka dan membantu kepada pelajaran mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Hakim bin Syallah. Pada pandangan saya sebagai seorang bakal guru, saya akan mengalihkan topik ini ke dalam ruang lingkup yang lebih mudah. Hal ini dapat dijelaskan apabila saya akan menggalakkan semua anak didik saya untuk membawa bekalan makanan dari rumah. Hal ini mungkin akan dipandang enteng oleh semua pandangan luar kerana seperti yang sedia maklum, setiap sekolah telah tersedia kantin untuk para murid mendapatkan hidangan mereka apabila waktu rehat. Akan tetapi, bagi murid yang datang dari keluarga yang kurang berkemampuan, mereka mungkin tidak akan berkesempatan untuk mendapatkan akses makanan di kantin. Maka para murid tersebut lebih rela berlapar sepanjang sesi persekolahan. Jadi cadangan saya yang berikan ini mampu untuk mengukuhkan ekonomi golongan B40. Hal ini kerana membawa bekal sekolah
membawa bekal makanan ke sekolah secara tidak langsung. Juga dapat mendidik murid untuk menabung, kerana amalan menabung juga perlu diterapkan sejak mereka di bangku sekolah. Apabila murid telah mula menabung, maka minda mereka akan terdidik untuk tidak berbelanja terlalu boros. Bahkan, kegunaan duit simpanan mereka boleh murid tersebut memanfaatkan apabila waktu kecemasan. Maka, hal ini tidak membebankan keluarga mereka untuk mengendalikan isu tersebut. Bahkan, apabila murid membawa bekal makanan dari rumah, kualiti makanan adalah lebih terjamin. Hal ini dapat dilihat dari segi kebersihan. Kualiti kebersihan makanan yang dibawa dari rumah adalah lebih terjamin berbanding makanan yang dibeli dari sumber luar. Bakalan makanan yang dibawa murid semestinya dikendalikan dengan penuh rapi oleh penjaga mereka sendiri. Oleh itu, untuk mendapat tahap kesihatan yang lebih baik, makanan itu disediakan dengan bersih dan juga murid dibekalkan dengan skop pemakanan yang berkhasiat. Jadi perkara ini juga membantu tumbuh besar murid dengan lancar.